Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video dokumentari pada kali ini, saya akan melakukan suatu kajian berkenaan dengan penghayatan ibadah dalam kalangan pelajar Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penghayatan ibadah di dalam kalangan pelajar beragama Islam di dalam kolej ini. Sebelum kita meneruskan video dokumentari ini, marilah sama-sama kita fahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penghayatan ibadah. Penghayatan ibadah merujuk kepada bagaimana seseorang itu patuh kepada perintah Allah dengan cara melakukan amal ibadah yang difardukan terhadap dirinya, serta kesan pengamalan tersebut dalam kehidupan seharian secara zahir dan batin. Peranan ibadah itu keseluruhan. Bila orang yang memahami maksud ibadah ini, dia akan tahu bahawa apa yang dia lakukan di dunia ini dalam semua urusan yang dibenarkan oleh Allah, maka semuanya itu sebagai bentuk perhambaan. Peranan itu besar. Pertama, dia menjadikan matlamat hidup kita ini lillahi ta'ala. Yang keduanya, dia berperanan memastikan seluruh hidup kita ini perjalanannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maknanya apa saja yang haram, yang syubhat kita tidak akan buat. Kita hanya akan buat yang dibenarkan, yang tidak bercanggah dengan syarak. Tentu saja yang ketiganya, ibadah ini berperanan besar dalam membentuk jiwa kita. Kita sebagai hamba, jiwa hamba. Bila jiwa hamba ni maknanya ada tuan kita, ada bos kita. Jadi sekurang-kurangnya dia memandu kita peribadatan ini dari tiga aspek itulah. Sekarang kita berada di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Kolej ini merupakan satu-satunya pusat pengajian pra-universiti yang terletak di kawasan Sepanggar. Jumlah keseluruhan pelajar yang menuntut pengajian di sini adalah lebih kurang 630 orang. Saya akan bertanya beberapa soalan kepada beberapa orang pelajar. Sebagai contoh, soalan berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan bacaan Al-Quran, dan lain-lain. 5 waktu. 5 waktu. Kalau fardu 5. Biasanya solat subuh tu pastilah. Yang lain-lain tu mungkin, terutama sekali solat asar tu skip, lepas tu ganti. Kadang tinggal, kadang tak. Saya selalu solat 4 waktu sebab asar memang kadang-kadang tertinggal lah. Kadang-kadang selalu terlepas subuh lah sama isya. 5 waktu. Jarang lah. Kalau yang mau dekat-dekat exam tu ya. Enggak. Tidak. Jarang. Kadang-kadang macam solat tahiyatul masjid. Tanggungjawab sendirilah dengan ibu bapa tu. Dulu masa kecil-kecil desak juga kan. Dia bilang begini-beginilah. Last-last tu bila nak solat tu rasa lain lah. Jadi macam habit. Sabtu kewajipan lah bagi orang Islam. Saya rasa kalau saya solat saya rasa tenang. Saya solat sebab itu perintah Tuhan kan. Sebab perkara wajib. Dia bagi ketenangan sejalan. Kalau kau mau buat satu dosa tu pun dengan teragak-agak. Jadi macam saya lupa semualah apa yang saya rasa, macam rasa stres gitu. Bila saya solat saya rasa lebih tenang. Saya jenis orang yang panas baran. Jadi kalau saya mau buat keputusan, saya kena solat dulu lah. Kadang-kadang lepas solat rasa macam tenang gitu. Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Tidak. 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 Saya pernah berpuasa sunat tapi sejak beberapa tahun ini lama sudah tidak berpuasa sunat. Ada juga kadang-kadang tapi jarang lah. Ya, macam penyabar lah. Habis tiada tenaga mau rasa marah. Ya. Ya. Puasa boleh jadikan saya orang yang sabar. Tidak juga, kadang-kadang pandai juga marah lah kalau terlampau keadaan mendesak sangat. Sikit. Mau cakap lancar enggak juga. Tak berapa lah, ada sekat-sekat. Boleh cuma sangkut-sangkut. Pandai. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
terjemahan ayat tidak. Tidak. Kalau orang yang sesat macam terbelenggu. Ada beberapa tu saya faham. Tidak secara keseluruhannya lah. Satu-satu tidak. Faham, tapi tak fully translate lah. Kalau macam seminggu tu satu kali begitu. 2. Saya baca satu surah aja. Surah Yasin. Dalam 3 atau 4 kali je. Mungkin 2 kali lah satu minggu. Yang pertama puncanya kerana akidah belum mantap. Bila akidah belum mantap, keyakinan kita, iman kita belum menebal. Bila iman kita nipis, maka kita tidak boleh berharap dia akan melaksanakan tuntutan iman. Kerana orang yang beribadat seperti salat, kerana imannya, kan dia melakukan sesuatu yang tidak nampak. Untuk apa bah? Hanya orang beriman saja dia mau salat. Bila imannya nipis, dia tidak nampak kepentingan salat itu. Yang keduanya, pendidikan atau tarbiyah yang buat banyak lompong, banyak kekurangannya. Sama ada pendidikan ibu bapa, pendidikan di sekolah, atau pendidikan daripada mana-mana. Dalam konteks keluarga tentulah ibu bapa, dalam konteks sekolah guru. Mungkin pendidikan itu tidak menekankan sangat keperluan perhambaan, ubudiyatulillah. Pertama, memahami konsep ibadah keseluruhan. Ibadah itu bukan hanya sembahyang, bukan hanya puasa bulan Ramadan, bukan hanya zakat, bukan hanya zikir, bukan hanya baca Quran, tapi ibadah itu luas. Yang kedua, macam mana untuk supaya penghayatan itu dapat ditingkatkan, khususnya di kalangan generasi muda. Dia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu ni kena belajar. Bila kita hayati, kita pahami, dia memerlukan ilmu. Ilmu memahami, ilmu menghayati. Daripada ilmu tadi datang penghayatan. Yang ketiganya, sucikan diri, penyucian zahir dan batin. Saya selaku pengkaji menyimpulkan bahawa penghayatan ibadah dalam kalangan pelajar kolej tingkatan 6 Kota Kinabalu Sabah masih kurang sempurna. Hal ini kerana kita dapat melihat bagaimana respon daripada para informan bahawa mereka ini sebenarnya mengetahui kewajipan menunaikan solat, kewajipan menunaikan puasa dan kewajipan untuk membaca Al-Quran. Namun kita dapat melihat majoriti daripada mereka tidak berpuasa sunat di luar bulan Ramadan. Mereka sangat jarang untuk membaca Al-Quran, hanya sekali ataupun 2 kali seminggu. Dan majoriti daripada mereka juga tidak cukup solat 5 waktu dalam sehari. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa mereka sebenarnya telah mempelajari perkara berkaitan dengan asas ibadah, asas fardu ain berkenaan dengan solat, puasa dan Al-Quran. Namun mereka masih lagi kurang dalam menghayati pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan. Suka untuk saya petik ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Mufti Negeri Sabah, yang mana beliau menyatakan bahawa ada 2 punca yang menyebabkan kurangnya penghayatan ibadah dalam kalangan umat Islam secara umumnya. Yang pertama, perkara ini mungkin berlaku disebabkan akidah yang belum mantap. Maka umat Islam ini, khususnya pelajar ini, masih belum rasa adanya keperluan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, lebih-lebih lagi ibadah yang sunat. Punca yang kedua, kurangnya penghayatan ibadah dalam kalangan umat Islam yang disebutkan oleh Tuan Mufti adalah kerana kelemahan yang berlaku dalam pendidikan kita, iaitu pendidikan kita tidak memberikan penekanan terhadap ubudiyah kepada Allah. Iaitu kita dapat melihat bagaimana diajarkan sejak tadika lagi, sejak sekolah rendah lagi, perkara berkaitan dengan asas fardu ain, solat, puasa dan sebagainya. Tetapi perkara-perkara ini diajarkan kepada kita bahawa kita sebagai umat Islam wajib untuk melakukan ini kerana kita sekadar beragama Islam. Tidak pula ditekankan bahawa kewajipan kita untuk menunaikan ibadah adalah kerana kita adalah hamba kepada Allah. Maka ibadah itu menjadi suatu perkara yang mesti kita lakukan kerana kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan dan juga Tuan bagi kita semua. Demikianlah hujah dan huraian saya mengapa saya selaku pengkaji membuat kesimpulan bahawa penghayatan ibadah dalam kalangan pelajar beragama Islam di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu Sabah masih kurang sempurna. Dengan selesainya kesimpulan tersebut, maka berakhirlah video dokumentari saya pada kali ini. Mudah-mudahan dapatan kajian ini memberikan manfaat kepada semua dan mudah-mudahan dapat juga memberikan kesedaran kepada kita agar kita semua selaku umat Islam terus melakukan gerak kerja dakwah, terus melakukan gerak kerja Islam. Mudah-mudahan akan lahir nanti umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala salah silap daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.